ajma'in. Tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Pertama selamanya marilah sama-sama kita rafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Allah izinkan kita bertemu pada kali ini. Malam ini siri wacana wahai orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu, masuk siri yang ke-49. Hari ini 22 November 2022 bersamaan dengan 27 Rabiul Akhir 1444 Hijrah. Baik, tajuk pada malam ini daripada yang dipetik daripada ataupun yang diekstrak daripada surah Al-Ahzab ayat 56 tentang kepentingan selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman atau menyebut dalam surah Al-Ahzab ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusholluna 'alan nabi, berselawat untuk nabi ataupun berselawat ke atas nabi. Wahai orang yang beriman, sallu, selawatlah kamu ke atasnya, sallu alaihi wasallimu taslima, dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya, yakni kepada an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ayat ini berbeza sedikit dengan ayat biasa kita baca, yang mana frasa ya ayyuhallazina amanu ini memang berada di depan. Kan, memang berada di depan uslub ataupun gaya bahasa. Namun pada ayat ini dia berada pada pertengahan ayat, kan, berbeza dengan ayat-ayat yang kita bicarakan di bawah tema wahai orang yang beriman, iaitu yang berada pada permulaan ataupun pada pangkat ayat. Okey, tak mengapa. Baik, ayat 56 suratul Ahzab ini adalah tentang selawat. Tentang selawat ini biasa kalau orang lelaki dia maklum, kan, tentang selawat, iaitu biasanya setiap hari Jumaat khatib akan menyebutkan, saban minggu memperingatkan, kan, tentang selawat ini dalam apa panggil isi khutbah. Baik, tentang selawat iaitu ucapan tahniah, bahasa Arab tahniah, kan, Melayu jadi tahniah dak, kan, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kerana maksud selawat ini adalah pujian, kan, pujian Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang. Baik, dalam ayat-ayat yang kita bincang sebelum inilah, kalau kita tengok ayat-ayat yang sebelum ini tentang hijab dan sebagainya, jadi yang disebut tentang hukum hakam yang khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau tuan ingat ada 2 minggu lepas tentang larangan masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan, nak masuk ke rumah-rumah Nabi ni ataupun rumah-rumah isteri Nabi ni mesti mendapat keizinan dulu, bukan macam main terjah saja dak. Baik, jadi tentang hukum hakam yang khusus untuk Rasulullah dan berkenaan Nabi sallallahu alaihi wasallam serta para isteri baginda. Baik, dan ayat ini tentang selawat dan tujuannya ialah untuk mengingatkan kita tentang kedudukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, seperti biasa kuliah kita pada malam ini dibawakan kepada anda oleh Akademi Tadabbur Malaysia melalui platform Zoom dan juga Facebook Akademi Tadabbur Malaysia. Baik, kita balik tengok kepada secara ringkaslah perkataan selawat ini sebagai nak refresh, kan. Perkataan selawat berasal daripada perkataan bahasa Arab, asalnya ialah solat, kan. Jadi biasa kita dengar perkataan as-solah, kan, solat, kan, ataupun solat. Jadi diambil daripada perkataan solat. Apa makna solat? Solat ini daripada sod lam ya.
kan, yang bermakna rahmah, doa dan pujian. Solat ni solla yusalli. Kan? Jadi ada sekurang-kurangnya 3 makna. Yang pertama dengan makna rahmah ataupun rahmat. Yang kedua doa dan juga pujian. Apabila Allah Subhanahu wa taala berselawat kepada Nabi, Allah memberikan rahmat kepada Nabi. Kita tengok ayat tadi dah. Innallaha wa malaikatahu. Kan Allah dan rasulnya, Allah dan para malaikatnya yusalluna 'alan nabi, berselawat kepada Nabi atau ke atas Nabi. Jadi apakah sama selawat Allah dengan selawat malaikat? Tidak sama. Kan? Tidak sama. Baik, jadi apabila Allah Subhanahu wa taala berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, silap ni. Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, memberikan rahmah kepada baginda, dan Allah memuji baginda dalam kalangan malaikat. Kerana apa dia? Kerana baginda sallallahu alaihi wasallam telah menjalankan tugas untuk menegakkan agama. Ini adalah sebagai ucapan tahniah dan juga syabas. Biasalah pujian-pujian kan, kalau manusia misal kata anak-anak kita lah umpamanya, bila mereka berjaya melakukan suatu tugasan, mak ayah puji kan, mak ayah puji sebagai galakan, sebagai ucapan tahniah kan, kerana berjaya menyelesaikan suatu tugasan yang diberikan oleh ibu bapa lah, contoh kan, untuk nak menaikkan semangat dan motivasi mereka di dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Sama juga selaku bos, selaku ketua kan, perlu juga kata-kata pujian kan dan sebagainya yang diberikan kepada manusia, kerana memang secara lazimnya manusia ini disukakan kepada pujian yang bersifat sederhana lah kan. Ada juga orang yang suka dipuji ni kan, yang kalau tak puji tak buat kerja dan sebagainya. Baik, tapi Nabi SAW tidak begitu. Tapi ini dalam konteks ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala yang memuji Nabi kerana berjaya melaksanakan tugas nubuwah, iaitu kenabian yang menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah berselawat kepada Nabi, artinya Allah memberikan rahmat dan memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun malaikah juga berselawat. Walaupun Allah menggunakan perkataan yang sama. Kalau kita terjemah Allah dan para malaikatnya berselawat, bahasa Melayu diterjemahkan begitu. Kan, jadi dari sudut makna tidak sama. Kan, dari sudut makna tidak sama. Selawat Allah itu artinya Allah memberikan rahmat kepada Rasulullah, memujinya. Adapun malaikat juga berselawat dalam erti kata berdoa kepada Allah Taala. Kerana malaikat tidak ada kuasa. Kan, mereka berdoa kepada Allah Taala supaya yusalluna 'alan nabi, memberikan rahmat ataupun merahmati Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga memohon gandaan pahala kepada baginda. Kan, walaupun kalau kita tengok terjemahan innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya yusalluna 'alan nabi, berselawat ke atas Nabi, tapi maksudnya antara Allah dan malaikat itu berselawat adalah tidak sama. Tak boleh kita nak terjemahkan. Memanglah bahasa Melayu diterjemahkan begitu, tapi dari sudut mafhum, dari sudut maksud berselawat dalam bahasa Arab adalah tidak sama. Kan, antara Allah berselawat dengan malaikat berselawat. Begitu juga dengan manusia. Begitu juga dengan manusia. Baik, selawat orang mukmin pula ialah yusalluna 'alan nabi. Orang mukmin pula ialah berdoa memohon kepada Allah Ta'ala supaya melimpahkan rahmat. Supaya melimpahkan rahmat, menambahkan kemuliaan, kehormatan, kepujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Baik, apabila kita berselawat, maknanya kita sedang memuji Nabi. Kan? Kita sedang memuji Nabi. Jadi Nabi SAW ni dia manusia. Ana basyarum mislukum, aku manusia macam kamu juga, kan? Tetapi ada keistimewaan yang tertentu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada baginda yang menjadikan baginda itu special dan berbeza dengan manusia yang lain. Dari sudut fizikal, ya sama, tapi dari sudut keistimewaan ada. Kan, terutama baginda diberikan wahyu. Kan, bila dah dilantik sebagai rasul dan nabi, memang dah beza dah dengan manusia. Manusia tak boleh nak claim bahawa dia tadi tu ada terima wahyu. Baik. Ayat ini diturunkan ketika ada manusia yang busuk hati, yang berhati busuk, yang nak merosakkan reputasi ataupun menjatuhkan nama baik Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dengan niat untuk nak menjatuhkan agama Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala nak memberitahu bahawa tidak akan terjadi ataupun berlaku kerana Allah berselawat kepada baginda dan Allah lah yang menjaga baginda. Sebagaimana juga Quran, kan, sebagaimana juga Quran, Allah beri jaminan bahawa Al-Quran itu akan tetap terjaga, terpelihara sekalipun ramai manusia daripada zaman dulu sampailah zaman hari ini berusaha untuk merosakkan Al-Quran itu sendiri. Yang sama ada yang nak tokok, yang nak tambah, yang nak buang dan sebagainya, dia tetap terpelihara daripada sebarang tahrif, penyelewengan, pengurangan maupun penambahan. Kerana akan ada sentiasa sepanjang zaman golongan hufaz, hafiz ini, dan juga ulama yang berusaha dengan gigih untuk memastikan keaslian dan ketulinan Al-Quran itu terjaga sepanjang masa. Baik, kedudukan baginda mulia di dunia dan di langit. Makna di bumi lah, di bumi dan di langit, bagaimana mereka berusaha untuk menjatuhkan baginda tak berjaya. Biasalah dah, orang kafir ni dia akan berusaha untuk nak cari mana-mana jalan, apa jua jalan untuk nak merosakkan Islam, pembawa Islam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan itu sahaja, malaikat yang Allah tugaskan untuk nak jaga alam semesta ini, kita maklum kan, dengan beberapa nama malaikat, walaupun ada sebahagiannya daripada riwayat Israiliyah, kan, malaikat Israel, kan, Malik Ridwan, kemudian ada Malik Zabaniyah, dan sebagainya lah. Jadi setiap malaikat ada tugasan yang tersendiri, menunjukkan bahawa apabila kita meneliti tentang tugas dan peranan malaikat, artinya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ni nak tunjukkan inilah dia cara sistem, kan, yang teratur di apa kita kata dilantiklah ataupun malaikat-malaikat ini ada tugasan yang tertentu. Orang panggil apa dia, spec job dak lah, kan, skop bidang tugas mereka yang tersendiri. Kok-koklah ada orang tanya, habis Jibril buat apa sekarang? Dah wahyu tak ada dah, kan, wahyu dah tak diturunkan lagi, kan. Jadi Jibril buat apa? Jawapan yang mudah, kerana malaikat ini dijadikan untuk memberikan ketaksetian ataupun beribadah kepadanya. Jadi jawapannya Jibril buat ibadah je lah, kan. Baik. Jadi okey, malaikat juga berselawat. Kan, malaikat juga berselawat dan memuji baginda. Mereka sentiasa doa, kan. Maka golongan munafik dan golongan musyrikin dia tidak akan berjaya sama sekali. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ayat ini kalau kita perhatikan, tengok innallaha wa malaikatahu, bahawa Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya itu yusalluna 'alan nabi. Jadi selawat kepada malaikat yuwarikuna, maknanya memberkati dan mendoakan supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu
sentiasa mendapat barakah ataupun keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Timbul pula perkataan berkat. Apa itu barakah? Oh, nak dapat berkat ni, kan? Nak dapat berkat. Apa itu berkat? Apa itu berkat? Kesejahteraan, kan, ketenteraman, kedamaian yang berpanjangan, yang berterusan, kan? Maknanya itu barakah. Keberkatan seseorang. Maknanya dia berada dalam keadaan yang apa kita kata yang baik, yang terpelihara, yang terjaga sepanjang masa. Baik, ayat ini arahan Allah, kan, kepada kita untuk berselawat. Walaupun kita baca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, Allah dan malaikat berselawat kepada nabi. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, sallu kama sallu alaihi wa sallimu taslima. Selawatlah kamu dan bagilah salam. Imam Ibn Kathir di dalam tafsirnya, tafsir Quran Azim, menjelaskan, ketika mentafsirkan ayat ini, beliau menjelaskan bahawa maksud daripada ayat ini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengkhabarkan kepada hamba-hambanya tentang kedudukan hamba dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisinya di alam yang tinggi, iaitu Allah memujinya di sisi para malaikat muqarrabin. Malaikat muqarrabin, mereka yang didekatkan yakni dengan kepada Allah Taala, dan bahawasanya malaikat-malaikat tadi berselawat kepadanya, maka Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada penduduk alam bawah, iaitu penduduk bumi, untuk berselawat dan juga mengucapkan salam kepadanya agar menyatu pujian penghuni alam atas, yakni malaikah, dan penghuni alam bawah, iaitu manusia, akan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga pandangan Imam Al-Qurtubi. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, dengan ayat ini Allah muliakan nabinya ketika hidup lagi dan selepas kewafatannya dengan menyebut kedudukan baginda di sisinya. Selawat Allah maknanya rahmat dan keredaan Allah, dan selawat malaikat adalah doa dan permohonan keampunan untuk baginda. Sedangkan selawat daripada manusia, iaitu ummah, ialah doa dan pengagungan perintah baginda. Baik, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa menyebutkan nabi-nabi yang lain, dan ini merupakan bentuk penghormatan kepada ini yang disebut dalam tafsir Al-Qurtubi. Cukup dua sebagai sampel. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Baik, ini menunjukkan kehebatan selawat, dan malaikat juga buat. Kan? Jadi oleh sebab itu kita jangan pandang lekeh, pandang remeh, kan, selawat, kan. Benda kadang-kala Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, dan Nabi pun dalam banyak hadis, kan, bila kita baca tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam perihal selawat ini, antaranya saya kira pun tuan-tuan pun maklum, orang yang bakhil apabila disebutkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, dia tidak berselawat. Walhal selawat itu adalah cukup mudah untuk kita orang Islam ini sebutkan dah. Bila saya sebut misalnya dah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang yang mendengar akan lafaz selawat tadi, dia tidak menyebutnya, kan, selepas daripada orang melafazkannya, selepas daripada kita mendengarnya misalnya, maka orang tadi adalah orang yang kikir, yang bakhil, yang kedekut budak. Kerana apa? Kerana dia nak kata malah pun wallahu a'lam takkanlah, kan, benda yang simple dah. Allahumma salli ala Muhammad, cukup dah. Yang paling ringkas untuk kita berselawat bila mana kita mendengar ucapan selawat yang disebutkan oleh seseorang, kan, cukup mudah. Bermakna dari sudut ganjaran pahala, kan, dari sudut ganjaran pahala itu orang panggil apa? Benda yang cukup mudah untuk mendapatkan ganjaran pahala yang
cukup banyak dan juga mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi itulah dari sudut sama ada pengetahuan orang tak tahu. Yang kedua, dia tak faham. Yang ketiga, belum ada kesedaran. Kan? Betapa mudahnya untuk meraih ganjaran pahala. Kan? Selawat saja. Kan? Sama ada yang versi pendek. Paling tidak tadilah Allahumma salli ala Muhammad. Nak panjang? Okey, kita tengok lepas ini. Kan? Baik. Apa makna selawat Allah dan malaikat kepada Rasulullah? Tadi dah disebutkan bahawa ditafsirkan sebagai pujian Allah kepada baginda di hadapan para malaikat, sedangkan selawat malaikat itu ditafsirkan sebagai doa, kan, doa untuk baginda mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian bila kita baca tentang innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Wahai orang yang beriman, sallu, selawatlah kamu kepadanya, kan? Dan juga wasallimu taslima. Okey. Yang pertama, selawat. Kita pergi kepada yang ini dulu. Apa makna taslim? Kan? Wasallimu taslima. Taslim ialah mengucapkan salam kepada baginda dengan lafaz salam sebagaimana yang diucapkan di dalam tahiyat. Kan, dalam tahiyat apa dia? Assalamualaikum. Nah, kan bila kita baca tahiyat ini, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Nah, yang kedua, assalamualaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang ini adalah salam. Kan, assalamualaika iaitu salam sejahtera ke atas engkau, yakni wahai Muhammad, kan, ataupun ayuhan nabi, wahai nabi, wa rahmatullahi wa barakatuh, semoga berada dalam rahmat dan keberkatan Allah. Lebih kurang macam itulah maksud dia. Artinya ini ucapan salam, kan? Jadi ini ucapan salam Allah perintahkan kepada orang yang solat dan juga di luar solat untuk selawat dan salam. Bagaimana? Inilah dia, kan? Jadi kita ikut je lah, kerana lafaz ini cukup mudah. Assalamualaikum ayuhan nabi, kan? Yang pendek. Kalau nak panjang sebagaimana yang dibacakan dalam tahiyat tadi, kan? Jadi kok-koklah pula. Habis Nabi dengar ke? Sekarang ni kan Nabi dah mati. Kan Nabi dah mati dah, Nabi dengar ke? Tuan-tuan, kita ni jangan banyak songeh dah. Bila mana Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, kan, dalam konteks ayat ini misalnya Allah perintahkan kepada kita umat Islam, sallu, kan, apa tadi? Sallu alaihi, selawatlah kamu kepadanya, dan juga wasallimu taslima, bagilah salam kepadanya. Kan, bagilah salam artinya itu perintah. Maka sama ada semasa hayat baginda dan selepas kewafatan, bagaimananya inilah, kan, pasca kehidupan ataupun kewafatan baginda, kita dituntut untuk bagi salam. Ya, assalamualaikum ya Rasulullah pun bolehlah, asalkan ada perkataan salam, maknanya mendoakan kesejahteraan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kalimah assalam ini adalah salah satu daripada Asmaul Husna. Kita maklum, kan, daripada Asmaul Husna. Dengan demikian ucapan salam diberikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam itu mengandungi pengertian la khalauta minal khairati wal barakati wa salimta minal makarihi wal afati. Artinya, semoga engkau wahai Muhammad tidak pernah lepas daripada pelbagai kebaikan dan pelbagai keberkatan, wasalimta, dan kamu selamat daripada al-makarih, benda-benda yang tidak disukai, kan, orang kita panggil makruh dak, yang dibenci, yang tak disukai, wal afati, dan juga daripada selamat daripada pelbagai jenis bencana. Sebab nama Allah Ta'ala ini biasanya disebutkan
pada perkara-perkara yang diharapkan agar terkumpul padanya pelbagai makna kebaikan. Ialah assalam. Sebagaimana kita baca bila kita selesai solat, kan, assalamualaikum kanan dan kiri, kita akan beristighfar 3 kali. Tak, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kan, kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu yang terdapat dalam sahih Muslim. Kan? Jadi perkataan assalam tadi, kan? Jadi astagfirullah 3 kali, Allahumma antas salam, engkaulah Allah assalam, maknanya Tuhan yang maha sejahtera. Wa ilaika apa tadi? Allahumma antas salam wa minkas salam, dan daripada engkaulah akan kesejahteraan. Tabarakta ya dzal jalal wa ikram, suci engkau, kan, Tuhan yang memiliki kemuliaan dan sebagainya lah. Baik. Jadi dan biasa juga perkataan assalam ini diberi makna keselamatan. Artinya semoga qada ataupun ketentuan Allah ke atasmu dalam keselamatan, iaitu engkau Muhammad berada selamat dalam daripada pelbagai celaan dan kekurangan. Baik. Ataupun juga kita boleh menyebut, habis macam mana yang kedua? Kita tak bincang lagi yang pertama, kan kita bincang yang kedua dulu. Kalau tadi assalamualaikum, tak. Yang kedua ialah dari sudut lafaz, boleh tak kita menggunakan lafaz Allahumma sallim ala Muhammad. Kan, ya Allah sallim. Ini juga biasalah masyarakat kita ada menyebut, kan. Bila selawat sallallahu ala Muhammad, kan. Yang tu pun juga dikira selawat, walaupun tidak ada hadis sahih yang menyebutkan akan perkara tadi. Yang ada adalah Allahumma salli ala Muhammad. Kan? Jadi yang ini juga ulama mengharuskan, kan, maknanya ada dua uslub ataupun dua jenis lah. Sama ada kalau dalam konteks salam yang kita bincangkan ini ialah assalamualaikum ya Rasulullah, kita bagi salam, ataupun juga biasanya dirangkaikan sekali Allahumma salli wa sallim. Dan ya Allah berikanlah kesejahteraan, makna selawat kepada Nabi, wa sallim, dan juga salam, yakni kesejahteraan kepada baginda. Makna yang dikehendaki ialah ya Allah, kan, catatkanlah keselamatan dari pelbagai kekurangan untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam dakwah dia untuk umat dia, kan. Dan oleh sebab itu sepanjang dakwahnya akan bertambah mulia, umatnya bertambah banyak, dan nama baginda sallallahu alaihi wasallam itu kekal tinggi. Saya tak tengok pembukaan World Cup Piala Dunia 22 di Qatar, kan, tak sempat dah tengok. Cuma tengoklah yang ujung-ujung tu, kan, tengok sekejap, tengok yang klip saja. Antara yang nama apa dah, yang budak OKU tu, ni muka apa nama dah, kan, dengan pelakon filem Bollywood ni, nama apa tak ingat dah nama, yang berlakon dalam filem God Almighty ni, Morgan Freeman ke apa dia nama, kan. Jadi makna kita tengok, okey, dari sudut mesej yang dibawakan oleh penganjur Piala Dunia tadi itu berbeza dengan cara yang dibawakan oleh penganjur kejohanan Piala Dunia yang lepas. Kan, tuan-tuan mungkin boleh bacalah dengan adanya azan, dan juga dia berbicara tentang ayat 13 dalam surah Al-Hujurat, kan, yang mana antara konten ayat tadi ialah Allah jadikan manusia ni syu'uban wa qabaila li ta'arafu, pelbagai jenis bangsa keturunan manusia ni untuk mereka saling mengenali antara satu sama lain. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Okey, bagaimana cara nak berselawat kepada Nabi? Dan bagaimana cara nak berselawat kepada Nabi? Sebab sahabat ada bertanya. Sahabat ada bertanya mengenai cara berselawat kepada Nabi, ada diajarkan. Bila kita buka, kan, maka kita akan dapati sejumlah
hadis yang menyebutkan tentangnya. Antaranya ialah seperti hadis dalam Sahih Bukhari ini. Hadis dalam Sahih Bukhari ini kita ringkaskanlah. Kan saya tidak nak cerita yang ni pun kita dah skip dah dia punya sanad. Dan kata Bukhari ketika mentafsirkan hazil ayat yang kita bicarakan pada malam ini, haddatsana Sa'id bin Yahya bin Sa'id daripada abi ayah dia. Kemudian daripada Mis'ar, daripada Al-Hakam, daripada Ibnu Abi Layla, daripada Ka'ab bin Ujrah, qala, dikatakan ya Rasulullah. Dikatakan ya Rasulullah ni artinya ada sahabat yang bertanya. Kan, cuma dia tidak sebutkan nama sahabat tadi. Ini biasalah kan, nak jaga kan. Baik. Jadi maknanya ditanya kepada Rasulullah, qilan artinya ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Assalamu alayka faqad arafnahu." Adapun tentang salam kepada engkau ya Rasulullah, okey di sini adapun cara mengucapkan salam penghormatan kepadamu ya Rasulullah kami dah tahu dah. Tadilah kan, Allahumma salli assalamu alayka ya Rasulullah, ada yang sewaktu dengannya. Kemudian okey, faqad arafnahu, kami dah tahu. Fa kaifa as-salah? Dan bagaimana solat? Di sini ni perlunya kefahaman kepada nas. Kalaulah dipahami bagaimana solat. Bagaimana solat bukan solat dalam erti kata sembahyang. Solat di sini maksudnya ialah selawat. Kan? Bukannya doa. Sebab perkataan solat ni ada sekurang-kurangnya 3 makna. Baik, di sini ialah pakai fassalatu, artinya bagaimana untuk berselawat kepadamu. Faqala, maka kata Nabi, qulu, bacalah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kan? Jadi bacalah Allahumma, ya Allah, salli. Berikanlah ataupun limpahkanlah selawat. Selawat kita dah bincang tadi. Kesejahteraan dan sebagainya ala Muhammad, kepada Muhammad, wa ala ali Muhammad, dan ke atas ataupun dan kepada keluarga Muhammad. Cuma bila kita tengok antara teks Arab dengan teks Melayu ni, teks Melayu ni dia banyak direngkaskan. Misalnya perkataan bab sini solli, berikanlah selawat, ataupun terjemahkan limpahkanlah selawat ala Muhammad, kepada Nabi Muhammad, wa ala ahli Muhammad, dan juga ke atas keluarganya. Yang samalah kan? Dan ke atas keluarganya. Baik. Kama sallaita, sebagaimana engkau telah. Sallaita ni bukan telah sembahyang angkat engkau. Tak. Telah memberikan selawat ke atas ahli Ibrahim, kepada keluarga Nabi Ibrahim, innaka Hamidum Majid. Baik, ayat dan yang ni dia ada sikit dia punya bila kopi ni. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baik, ini dia yang dibacalah ataupun yang diajar oleh Nabi. Artinya Nabi ajarkan kepada para sahabat, bacalah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Yang kita biasa wa ala ali Ibrahim kan, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim kan fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, maka selawat ini kita maklum ia dinamakan sebagai selawat Ibrahimiyah. Kan, selawat Ibrahimiyah yang ini adalah yang sahih dan yang terbaik. Dan kalau kita nak berselawat pun, maka berusahalah untuk berselawat dengan selawat Ibrahimiyah ini. Tidak panjang pun. Kan, bagi orang yang biasa berselawat, kasutnya berapa minit? 1 minit, 2 minit. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Dan sambung tadi bacaan dalam solat kita dah kan. Dia adalah beberapa versi. Jadi poin di sini ialah adanya selawat
dan juga salam kepada Nabi Muhammad dan keluarganya, dan begitu juga kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Jadi jelasnya di sini bahawa selawat ini memang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan dalam kita berhadapan dengan pelbagai jenis selawat yang direka. Hari ini kita dapati pelbagai jenis selawat yang direka. Macam-macam ada. Kan? Macam-macam ada, lepas tu pula dahlah direka. Ada pula ekstra fadilat. Saya pun rasa jenuh, macam mana kata orang boleh terima. Kan, orang boleh terima. Kita mendidik masyarakat supaya bila kita sebutkan suatu amalan, kan, dan kalau adalah dia punya fadilat ataupun kelebihan dia, ini hadis yang sahih yang memang bersumberkan dan bersandarkan kepada Nabi SAW. Kalau ada fadilat, artinya fadilat tadi itu sahih. Sebab apa? Dia hadis yang sahih. Kalau hadis yang dhaif, kan, kalau tidak adalah hadis yang sahih, hadis yang hasan, yang mana dalam kategori makbul, maka sumber suatu amalan tadi yang datang daripada hadis yang dhaif, maka amalan tadi itu, fadilat tadi itu jadi dhaif. Kan? Dhaif tak kuat, tak ada apalah. Kan? Kerana masyarakat kita ni kalau disogokkan beramal kerana fadilat, naya. Kan, apatah lagi fadilat yang tidak sabit, yang tidak sahih. Malang sekali kalaulah fadilat itu adalah yang datang daripada dalam konteks selawat ini adalah selawat yang direka. Ada tak selawat yang direka? Allah Akbar. Memang cukup banyak. Kan, jadi bagaimana mereka tu tahu apa dia punya perkara gaib, sebab dia punya fadilat ini termasuk dalam perkara gaib yang hanya Allah Subhanahu wa taala saja mengetahuinya. Nabi tak tahu kecuali diberikan ilmu pengetahuan oleh Allah kepada Nabi yang dalam isu tadi, okey, Nabi tahu. Baik. Kalau tidak, kan, Nabi tak tahu. Inilah kata kita mesti bagaimana kata orang boleh terpesona. Nakkan fadilat, okey, dengan amal dengan fadilat baca selawat ni 1000 kali pada masa tertentu akan dapat begini. Kan? Kalau ada daripada hadis Nabi, okey, alhamdulillah, silakan. Tuan-tuan bacalah. Tak? Kalau tidak ada, maka bagaimana penyelesaiannya? Balik kepada asas, iaitu carilah dan beramallah berdasarkan kepada hadis-hadis yang sahih, terutama dalam konteks selawat Ibrahimiyah ni yang cukup mudah untuk diamalkan. Kan? Cukup senang tak? Bukan setakat kita lah orang dewasa, anak-anak, budak-budak kecil pun memang boleh bila kita dedahkan, bila kita ajar mereka dengan cara selawat yang betul, yang cukup mudah. Sebab amal ibadah dalam Islam ni mudah je, bukan susah. Kan? Amal ibadah dalam Islam memang mudah. Bukanlah kita nak mengambil mudah, tidak. Kan? Cara amal ibadah dalam Islam mudah. Kita maklum tak, kalau tidak ada air, ada keharusan untuk bertayamum. Tak boleh solat berdiri. Kan? Ada keharusan untuk solat duduk, baring dan sebagainya. Kan? Nah, dengan syarat kita buat berdasarkan kepada ilmu. Baik. Begitu juga dengan selawat ini. Para sahabat sendiri bertanya bagaimana cara selawat kepada baginda. Kerana mereka dah tahu dah cara bagi salam. Yang sebagaimana dalam tasyahud yang kita sebutkan tadi. Tapi mereka tak tahu bagaimana cara untuk berselawat dengan lafaz yang tepat, yang betul. Oleh yang demikian, ini typo. Oleh yang demikian, mereka bertanya. Mereka tidak mahu mencipta sendiri lafaz selawat. Sahabat ni orang yang cukup takut untuk nak menyatakan sesuatu daripada Nabi. Kalau benda tadi itu benda yang tidak betul, mereka nak betul-betul pasti. Betul ke tidak? Sehingga kan, kalau dalam konteks tafsir Al-Quran, tuan-tuan, kan, kalau kita refer lah kepada kitab-kitab tafsir zaman awal pada abad kedua, kan, dia tak banyak tambah. Mana kalau ayat tadi itu hanya sekadar mungkin tambah beberapa patah perkataan sebagai penjelasan kepada ayat tadi. Kalau kita ni bahasa mudahnya beginilah, saya buat umpama, adanya
dalam bahasa Melayu kita ni perkataan yang dalam kurungan. Kan? Sebab mungkin kita tak boleh faham kalau diterjemahkan secara literal. Contoh tadilah innallaha wa malaikatahu ala yusalluna ala nabi, wahai sesungguhnya Allah dan berselawat, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas nabi. Jadi perkataan selawat tadi itu kita tahu daripada mana? Kata orang kata nak guna terjemahan tadi itu bahasa Arab, solat ni solat. Solat itu juga doa, dan doa tadilah untuk kesejahteraan dan sebagainya. Jadi yang ketiga, solat itu adalah berselawat. Selawat ini masuk dalam kategori doa. Jadi bagaimana maka kita perlukan dalam kurungan untuk supaya bila orang yang baca Quran dan terjemahan dalam bahasa Melayu, faham ini yang dimaksudkan dalam bahasa Arab. Kalau tidak, kan orang tak faham. Baik, jadi itu tafsir pikak zaman awal, kan, pada abad ke-2 Hijrah. Jadi poin di sini, sahabat orang yang paling mengetahui tentang keadaan kehidupan Nabi dan apa kita kata ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Nabi SAW, ada kalanya mereka hadir dan ada kalanya mereka tidak dapat hadir tetapi mendapatkan ilmu maklumat itu daripada sahabat yang lain. Kerana itu mereka nak mengetahui cara bagaimana lafaz selawat itu daripada mulut Nabi SAW sendiri. Jadi begitulah sikap kita yang sepatutnya, yang kena dapatkan lafaz yang benar. Jangan direka-reka. Walaupun memang hari ini kan cukup banyak. Kan tuan-tuan tengok, saya pun kita ada berapa ratus dah, 700 lebih ke rasanya selawat ni, kan. Benda ni pun kita tak naklah timbulkan polemik, kan. Jadi yang penting ialah selawat yang sahih tadi. Walaupun adalah perbincangan panjang lebar yang tidak berkesudahan, kan. Yang penting ialah yang kita amalkan tadi itu adalah apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, dan hadis tadi itu sampai kepada kita dan kita amalkannya. Cukup mudah. Terpulanglah kepada masing-masing. Baik, ada pun tentang orang yang berselawat kepada Nabi satu kali akan dihapuskan darinya 10 dosa, diangkat baginya 10 darjat. Ini banyak, ataupun juga biasa kita dengar hadis Nabi dalam Sahih Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, man shalla alayya, siapa yang selawat ke atas aku, wahidatan, satu kali, sallallahu alaihi asyra, Allah akan selawat ke atasnya 10 kali. Ya, kita boleh plan sambil-sambil, kan. Orang kata sambil-sambil duduk main lah, sambil-sambil duduk buat apa sekalipun, nak tahu dan juga nak membiasakan diri untuk berselawat kepada Nabi ni sekurang-kurangnya berapa kali sehari bagi kita ni orang awam. Kan 10 kali, 100 kali kalau kita dah setting dah. Sebagaimana kita baca Quran juga, kan. Kita baca Quran juga berapa kali, ataupun berapa ayat, ataupun berapa muka surat. Contoh, benda ni dia nak mula latihan dulu, walaupun sikit. Kan? Orang kita kadang-kadang dia semangat, mari semangat, dia buat. Kan? Lepas tu malam esok tak semangat, dia tak buat. Yang penting dalam Islam adalah istiqamah, konsisten, walaupun amal tadi tu, baca Quran tadi taklah banyak, 1 muka surat sehari, 2 muka surat sehari, ataupun separuh muka surat ke sehari, tapi asalkan dia baca dan apatah lagi dia faham akan ayat-ayat yang dibaca. Lagi seronok, kan, bila faham ayat-ayat yang dibaca, kan, kita rasa tak nak berhenti. Pasal apa, nak tahu je, dan kita dah jatuh cinta, kita dah rasa seronok kerana kita dah masuk zuk, orang kata zuk ni dah dah bukan kata khusyuk tawaduk, nak maknanya dah memahami, kan, jalur cerita ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang kita sedang nikmati, yang kita sedang baca.
Kalau tidak, hanya sekadar baca saja satu muka surat, tutup Quran. Kan, tak faham. Malam besok, buka balik, sambung ayat yang muka surat sebelah pula. Kan, tak faham. Kan? Jadi saya rasa kalau penonton-penonton sekalian tidaklah begitu. Kan? Kita mengharapkan begitulah. Baik. Kemudian man shalla alayya marratan wahidah. Siapa yang selawat ke atas Nabi sekali, kutiba lahu, ditulis baginya asyru hasanat, 10 kebaikan. Kan? Yang pertama tadi ganjaran 1 ganda 10. Yang kedua, dia punya kelebihan ataupun fadilatnya, siapa yang selawat, okey, ditulis 10 kebaikan. Dan yang ketiga ialah dihapus 10 kejahatan. Dah untung dah. Maknanya dosa, kan? Jadi betapa untungnya habis selawat yang bagaimana? Kan? Selawat yang simple pun dah memadai dah. Apa dia Ustaz? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad pun dah memadai, asalkan dia ada perkataan selawat. Yang dah cukup dah, kerana itu adalah sabit daripada Nabi SAW. Mungkin sebahagian orang dia rasa tak seronok, pendek sangatlah. Tak seronok ikut terpulang dah pada seseorang. Kalau dia rasa panjang, itu lebih dia rasa bahagia dan sebagainya, terpulanglah, kerana agama ini bukan yang jenis menyusahkan. Kan? Baik, dan ada beberapa lagilah selawat. Yang penting ialah buat tadi dengan penuh ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, daripada Abu Burdah bin Niyad Al-Ansari, dia kata bahawa Nabi SAW ada bersabda, man shalla alayya min ummati salatan mukhlishan min qalbihi. Siapa yang selawat ke atasku daripada umat aku, solatan, satu kali, bukan solat ni, satu kali selawat, mukhlisan, ikhlas, min qalbihi, daripada hati dia. Soal ikhlas ke tidak, Tuhan punya hati itu sahaja yang tahu dia buat kerana apa. Kan? Ada buat kerana benda, kerana habuan, ada buat kerana betul-betul mengasihi, betul-betul mencintai, kan, betul-betul nak ikut sunnah Nabi, kerana Nabi suruh buat sekian, Allah sebutkan perintah sekian, maka aku selaku hamba-Nya, setakat mana yang mampu, kan, walaupun benda-benda yang sunat, aku berusaha untuk nak melakukannya atas dasar kasih dan cinta taat kepada segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun tidak ada ganjaran. Yang selalu saya sebutkan, kalau tidak ada ganjaran, dan Allah ini Maha Kaya, Maha Adil, Dia akan beri ganjaran tertentu kepada hamba-hamba yang melakukan ketaatan dengan syarat tadilah ikhlas menjadi syarat utama penerimaan sesuatu amalan. Kan? Tanya diri kita, kita buat ni kerana apa? Kan? Kita boleh sebut aku ni ikhlas. Kan? Hanya diri kita sahaja yang tahu apakah kita benar-benar ikhlas ataupun tidak. Kan? Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menggolongkan kita dalam kalangan mukhlisan, orang yang benar-benar tulus ikhlas dalam melaksanakan suatu pekerjaan ataupun amalan kepadanya. Baik, maka sallallahu alaihi biha asyra, Allah akan selawat kepadanya 10 kali. Baik, yang pertama, wa rafa'ahu biha asyra darajat, dan yang kedua ialah mengangkatnya, yakni dengan selawat tadi itu 10 darajat. Ibarat kata kalau 10 tangga lah, kan, 10 anak tangga ditinggikan 10 anak tangga berbanding dengan orang yang tidak berselawat. Umpamanya begitulah, sebab kita pemaklum dari sudut syurga ni berada tempat yang tinggi, dia ada ranking dia lah, kan. Dan yang ketiga ialah wa katabalahu biha asyra hasanat, dan juga ditulis baginya 10 kebaikan. Tadi diangkat, ditulis kebaikan, artinya di sini ditulis pahala, kan. Diberi 10 pahala, kan. Kalau kita kata macam itulah lebih mudah supaya nampak, kan. Diberi 10 pahala, kan, 10 kebaikan. Wa maha anhu asyra sayyi'at, dan juga dihapus ataupun dipadam daripadanya 10 keburukan. Maknanya dihapus daripadanya 10 dosa, kan. Jadi yang pertama,
Okey, dapat gandaan sekali, ganda 10. Yang kedua ialah angkat 10 darajat. Yang ketiga ialah dapat 10 kali ganda, dapat 10 gandaan pahala, dan juga dapat 10 gandaan hapus dosa. Jadi 4 kan bagi orang yang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan kalaulah kita convert kepada habuan kebendaan, siapa buat sekali benda ni, sebut saja, misal kata apa benda lah dalam 3-4 patah perkataan, kan mungkin dalam sebahagian ataupun motivator lah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, saya sebut sekian. Okey, tuan-tuan tambah lagi 5 patah perkataan, maka tuan-tuan akan dapat ganjaran sekian. Kan contohlah dalam sesi motivasi yang dikendalikan. Jadi audiens tadi tu sebut, saya nak maju, saya nak begini, contohlah kan. Si motivator bagi semangat. Maka dalam konteks ini bila kita faham, kan Nabi sendiri menyebutkan akan kelebihan orang yang berselawat kepadanya, paling tidak 4 benda yang seseorang itu dapat, dalam erti kata dengan menyebut perkataan yang cukup mudah, Allahumma salli ala Muhammad. Paling tidak 4 patah perkataan, nescaya insya-Allah kita akan dapat 4 perkara tadi. Yang pertama apa? Kan gandaan 10. Yang kedua ialah diangkat 10 darajat. Yang ketiga ditulis 10 kebaikan ataupun pahala. Dan yang keempat ialah dipadam, dihapus 10 keburukan ataupun dosa. Kan benda yang cukup mudah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Begitu juga dengan kelebihan selawat ni memang cukup banyak. Kan memang cukup banyak. Yang penting ialah dalam banyak-banyak kita nak konsisten je. Dan sebelum terlupalah. Nah kan, sebelum terlupa saya nak kongsi jugalah satu lagi yang saya pun bila kita driving dengar azan dalam radio, kan ada setengah stesen radio bila sampai kepada azan, maka ada doa, kan selawat dulu ni sampai kepada azan la ilaha illallah, tak kan. Jadi apabila kamu mendengar azan, iza sami'tumul muazzin, apabila kamu mendengar seseorang yang melaungkan azan, faqulu mislama yaqulu, maka sebutkanlah sebagaimana yang disebutkan tadi. Kan? Jadi bila kita dengar azan, Allahu akbar, kita pun sebut yang sama, kan? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian summa sallu alayya. Jadi setelah itu habis dah azan yang dilaungkan oleh muazzin, maka Nabi kata summa sallu alayya, kemudian selawatlah kepadaku. Jadi selepas azan tadi tu kita pun selawatlah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey. Kerana fa innahu man shalla alayya salatan, kerana siapa yang selawat ke atasku satu kali, sallallahu alaihi asyra, kemudian Allah akan selawat kepadanya 10 kali. Kan kita dah bincang tadi, selawat Allah tak sama dengan makna selawat Nabi, kan, kepada Nabi, kan. Man shalla alayya, siapa yang berselawat kepadaku, yakni kepada Nabi 10 kali, Allah akan selawat kepadanya 10 kali. Makna selawat tak sama lah. Baik. Summa yang ketiga, sallallahu azza wa jalla liyal wasilah. Inilah doa, kan. Sampai kepada habis doa apabila tu azan, kita pun Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, yang pendek lah, kan. Kalau nak panjang macam selawat Ibrahimiyah tadi, saya rasa memadai yang pendek, kan. Cukuplah yang pendek. Kemudian kita berdoalah wasilah, Allahumma rabba hazihi da'wati tammati wa salatil qa'imah ati Muhammadan wasilata wal fadilah wa darajatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmuda lillazi wa'atah. Kan, dan adalah beberapa wisi ni. Baik. Jadi fa innaha manzilatun fil jannah. Ini dia punya keistimewaan, sesungguhnya kepada orang yang berselawat tadi itu suatu manzilah. Suatu manzilah ni kalau bahasa Arab, manzil ni rumah, kan. Manzilah ni sama ada diterjemahkan sebagai rumah ataupun juga kedudukan.
fil jannah, kan, ada kedudukan fil jannah dalam surga, la tambari illa li abdin, yang tak boleh dapat kepada hamba min ibadillah, kan, yang tak dapatlah kecuali apa dia, wa arju, dan aku harap, an aku nak anak kuat. Nabi kata kalau boleh, kalau dan aku mengharap akulah orang tu, kan. Faman sa'alallah liyal wasilah, dan siapa yang memohon wasilah kepada aku, halat alaihi syafaah, nescaya dia akan dapat syafaat aku, yakni di akhirat nanti, kan. Jadi jangan lupa, bila mana kita mendengar azan, kita jawab macam biasa, kemudian kita berselawat dan juga kita berdoa al-wasilah. Mudah-mudahan orang yang melakukannya, kan, dia akan dapat beberapa perkara, gandaan pahala tadi, selawat, dan juga mendapat syafaat daripada Nabi SAW di akhirat nanti. Benda yang kadang-kala simple saja, tapi tadilah balik pada cara stesen radio, alhamdulillah, kan, sedikit demi sedikit. Mungkin dalam 10-15 tahun ataupun 20 tahun dulu tak ada benda ni. Ini kan, sedikit demi sedikit kita nak bagi tahu kepada masyarakat, kan. Bukannya secara drastik ni memang tak boleh. Nak perbetulkan, memang cukup banyaklah cabaran kepada kita hari ini, tuan-tuan. Baik. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati wassalatil qa'imah, ya Allah, Rabb ataupun Tuhan bagi dakwah panggilan yang sempurna ini, dan as-salatil qa'imah, solat yang akan didirikan, ati Muhammadan, dengan kurniakanlah kepada Muhammad al-wasilah, kedudukan yang mulia dalam surga, wal fadilah, dan keutamaan, wa ba'athu maqaman mahmudan allazi wa'atah, dan bangkitkanlah dia pada tempat yang terpuji yang engkau telah janjikan, kan. Jadi ini doa. Lepas tu pula ada orang tanya, bukankah Nabi Muhammad ni, kan, Allah dah janji dah macam-macam? Betul lah, kan. Tapi kita selaku hamba, bila kita berselawat, bila kita berdoa dan sebagainya, dia akan balik kepada kita, kan. Dia akan balik, dia punya apa dia panggil, kebaikan ataupun juga kesejahteraan dan sebagainya tadi itu balik kepada kita orang yang berdoa, kan. Jadi begitulah, maknanya untunglah, kan, kepada kita. Allah nak bagi ganjaran kepada orang yang melakukannya. Jadi ada orang tak kisah, kan, ada orang tak kisah, tak apalah, bantu mereka supaya dia tahu tak, tuan-tuan. Bantu mereka supaya dia tahu, dan berselawat kepada Nabi SAW ini, kita dapat katakan bahawa boleh dilakukan sepanjang masa di mana sahaja kita berada, kan. Dia tidak perlu kepada suatu majlis khas, kan, jomlah kita pakai selawat, kan. Iaitu tu mungkin ada keperluan kalau nak ajar anak-anak lah, tapi oleh kerana selawat dalam Islam ini cukup mudah, maka kita ajarkan cara dan usaha yang betul. Mudah-mudahan masyarakat kita ni dapat amalkannya, kan, secara konsisten dari masa ke semasa. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Saya kira sekadar itulah untuk malam ini. Mudah-mudahan yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah yang kurang itu daripada kelemahan dan kekurangan diri saya seperti biasa. Kepada muslimin dan muslimat yang di dalam ini maupun yang mendengar menonton siaran ini di mana saja anda berada, yang nak infakkan sumbangan anda, zakat dan sebagainya kepada Akademi Tadabbur Malaysia, bolehlah menghulurkan sumbangan anda itu kepada akaun Bank Islam Malaysia Berhad atas nama Akademi Tadabbur Malaysia. Kan, adalah mungkin boleh cari, ada sini diberikan nombor akaun ni. Jadi saya tidak baca. Mungkin tuan-tuan kalau nak, okey, bolehlah type dalam Akademi Tadabbur Malaysia. Mudah-mudahan dapat membantu. Baik, jadi kita berhenti di sini. InsyaAllah kita sambung pada kuliah yang berikutnya. Aqulu ma sami'tum, aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tangguhkan dengan kafaratul majlis dan suratul Nas. Allahu la ilaha.
Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Dr. Nick. Fun.